Hello, hi, welcome to channel NTC Studio. Okay, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okay, pada hari ini aku akan ceritakan tentang pengalaman aku ketika melancong di Thailand. Pergi ke rumah pak saudara aku di Thailand. Okay, setelah kami packing barang-barang kami untuk menuju ke destinasi di Thailand. Okay, kami daripada Koh Diang, kemudian kami pergi ke Wang Kelian kan. Kami lalu ke kaki bukit dan kemudian kami naik ke Wang Kelian. Okay, dekat Wang Kelian tu adalah satu point of view yang cantik sekali. Orang cakap di situ depa dah buat baru tempat tu, memang untuk pemandangan yang cantik di kawasan Wang Kelian tersebut. Okay, setelah sampai di Wang Kelian itu, kemudian kami menuju ke Immigration Wang Kelian, Immigration Thailand. Okay, pengalaman aku ketika berada di immigration tu, dia berlainan dengan immigration dekat Bukit Keri Hitam. Okay, bila dekat immigration Bukit Keri Hitam, dia punya chop boulder dia tu, dia tak sama macam dengan immigration di Thailand, di orang cakap dekat Wang Kelian. Okay, kalau di Bukit Keri Hitam di Danok kan, okay, korang mesti datang Danok. Okay, daripada KL menuju ke Changlun, kemudian Changlun masuk ke immigration Bukit Keri Hitam. Okay, pada kali ini aku pergi ke immigration Wang Kelian. Itu adalah salah satu immigration yang orang cakap yang paling terpencil di antara immigration lain selain daripada Bukit Keri Hitam kan. Okay, kemudian setelah aku masuk dekat immigration tu, dia punya prosedur dia amat berlainan daripada Bukit Keri Hitam, sebab dia punya orang cakap white card dia. Untuk kita pergi ke destinasi tu, kita perlu tulis dekat situ kita punya destinasi, di manakah tempat yang kita nak tuju. Okey, dapat. Okey, setelah itu aku pun tulis lah dekat situ, dekat dia punya white card tu kan. Kalau korang pernah masuk ke Thailand, korang akan dapat satu buku boulder ataupun pasport, dan kemudian korang akan dapat satu lagi kad, white card. Okay, kad putih. Okay, dekat kad putih tu aku akan tulis nama aku, kemudian tulis nombor pasport ataupun boulder. Okay, macam kami di Kedah, kami mendapat boulder. Okay, kami tak mendapat pasport. Kalau macam contohlah macam korang selain daripada Kedah, Kelantan dan juga Perlis, korang akan mendapat pasport. Okay, kita pergi ke untuk seterusnya. Okay, setelah korang dapat white card tu, dekat di situ dia ada address. Okay, kalau korang perasan nanti bila PKP, bila di pintu-pintu sepadan di Malaysia telah dibuka untuk travel ke Thailand, okay, korang kena tengok betul-betul dekat white card tu di mana lokasi yang nak korang tuju. Okay, macam aku akan pergi ke rumah pak saudara aku di dekat Songkhla. Okay, Songkhla ni adalah satu wilayah negeri. Okay, itu di Thailand. Okay, di Songkhla tu ada satu daerah namanya Ratapung. Okay, Ratapung tu terletak di dalam daerah Songkhla. Okey, setelah itu aku pun tulislah di situ, aku tulis cakap Songkhla. Jadi immigration tu dia tak nak kataan negeri, dia nak tempat. Okey, kemudian aku pun tulis dekat situ aku akan pergi ke Ratapung. Okey, yang peliknya immigration sana suruh kami tulis dalam bahasa Thailand, tapi kami cakap kami bukan orang Thailand, kami orang Malaysia. Okey, jadi kami akan tulis dalam kataan dalam bahasa Malaysia lah kan. Dia pelik dekat situ, dia lain daripada yang lain. Immigration Wang Kelian lain daripada immigration Bukit Keri Hitam ataupun immigration Golok. Okey, setelah aku siap tulis semua tu, tulis destinasi apa semua kan, kemudian kami pergi naik kenderaan kereta. Okey, bila korang nak masuk ke Thailand, korang kena kena insurans, kena ada insurans, kena beli insurans di Malaysia, kemudian pergi di sana untuk declare insurans. Okey, satu benda lagi aku pesan, bila korang nak declare insurans tu, ini yang paling penting supaya tak terjadi kepada korang, kerana benda itu telah terjadi kepada aku. Okey, bila korang dapat surat declare insurans tu, korang perlu simpan surat itu. Itu adalah cop masuk pergi ke Thailand. Dekat cop masuk tu, untuk boulder diberikan masa untuk kita berada di Thailand selama 3 hari ataupun 1 minggu berada di dalam Thailand itu. Okey, surat declare tu dia amat penting untuk jikalau kita jadi kemalangan jiwa di sana. Okey, bila ada surat insurans declare tu, okey, korang boleh bawa balik dengan Malaysia, boleh boleh balik dengan selamat lah. Dia tak ada apa-apa halangan. Kalau tak ada surat declare tu, dia akan jadi masalah jika korang berada di Thailand. Itu dekat di bahagian untuk declare insurans. Okey, ada banyak lagi part di bahagian yang di mana surat declare insurans tu aku tak bagi balik dekat immigration custom di Thailand. Okey, jadi bila tak bagi balik surat declare insurans tu, okey, right, bila korang nak pulang ke Malaysia, dia tak ada apa-apa halangan. Kalau korang tak bagi pun tak apa, tapi dia akan effect jika korang daripada Malaysia nak pergi travel di Thailand,
dia akan jadi satu kesan normal plate kereta korang telah didetect oleh custom Thailand. Okey, kerana surat declare insurance tu korang tak bagi. Bila korang tak bagi dalam masa tempoh seminggu, korang tak cop balik, itu akan jadi masalah korang. Korang kena bayar denda sebanyak RM1,000 supaya korang lepas masuk ke Thailand semula. Setelah korang bayar RM1,000, kemudian pihak Immigration Custom Thailand dia akan lepaskan korang pergi travel di negaranya. Itu adalah satu pengalaman aku ketika surat declare insurance tu aku dah cop masuk di Wang Kelian, kemudian aku keluar di Bukit Kayu Hitam, surat tu aku tak cop. Okey, itu dia akan menyebabkan kita menjadi masalah kepada kita untuk kita masuk ke Thailand. Kerana surat declare insurance tu bila korang masuk kereta itu korang tak cop keluar balik, kereta korang dianggap berada di dalam Thailand. Okey, bila korang keluar dia akan ada efek sebab korang akan cop border keluar. Bila ada cop border keluar, mereka akan semak di dalam border tu cop yang keluar tu sama tak dengan tarikh declare insurance. Okey, itu adalah pentingnya surat declare insurance di Thailand. Dia tak sama macam Malaysia. Okey, setelah selesai babak declaration untuk masuk ke Thailand. Okey, kemudian dekat Wang Kelian ni dia ada satu pekan Wang Kelian Malaysia dan juga Wang Kelian Thailand. Dulu Wang Kelian Malaysia amat rancak sekali, tapi sekarang sudah tutup. Sekarang sudah tutup. Masa aku masuk tu pun di Wang Kelian Malaysia punya memang dah tutup. Memang dah tak ada apa-apa. Okey, sebab mungkin masalah orang yang hendak pergi dari Malaysia nak kurang ke Wang Kelian kan. Okey, kemudian di Wang Kelian orang cakap pasar tani lah, kedai-kedai lah. Di belah sana memang ramai, banyak barang-barang kedai-kedai. Macam contoh korang nak beli macam-macam lah, kasut, handbag, baju dan sebagainya, kitchen apa semuanya. Okay, di situ memang banyak Wang Kelian di Thailand. Wang Kelian sebelah Thailand, Wang Kelian sebelah Malaysia ni, polis ni memang tutup. Setelah masuk ke situ, kemudian aku pun berjalan-jalan lah dekat sana untuk beli buah tangan, pergi ke rumah pak saudara aku di Ratapung, Songkhla, Thailand. Okey, setelah kami beli barang-barang tu tersebut, aku dengan family aku, kemudian pengalaman aku first kali masuk situ, pak saudara aku datang mengambil kami lah untuk kami cari untuk supaya kami tidak sesat menuju ke destinasi rumah dia di Ratapung. Sebenarnya kalau masuk dekat situ dia orang cakap jalan shortcut untuk kita pergi ke Satun dan juga mengalar ke Songkhla ataupun di atas lagi orang cakap Patani ataupun Naratiwat. Dekat jalan tu memang jalan utama, memang jalan shortcut. Tapi dekat situ korang perlu hati-hati. Ini memang orang cakap di sana, polis di sana orang cakap amat kejam. Kejam macam mana? Korang mesti tahu kejamnya. Jika korang tidak ada saudara, korang perlu standby duit tip. Polis sana jika tahan korang dekat jalan tu, dekat mana-mana jalan lah, tak kisahlah. Dekat di pekan tu kan, dia polis sana dia tak kisah, ikut suka dia. Dekat mana dia nak tahan korang, ikut suka dia. Okey, itu memang orang cakap kena standby duit tip untuk beri kepada mereka, duit rasuah. Okey, kalau korang kena tahan roadblock di sana, memang korang kena spend duit tip. Itu pengalaman aku lah. Tapi untuk korang yang belum pergi, yang baru newbie nak pergi travel ke Thailand, korang kena perlu ada cakap ada dokumen contoh pasport border, kemudian ada declare insurance dan juga spare standby tip duit untuk beri kepada polis. Okey, kalau bila korang beri kepada polis, okey, maka perjalanan korang akan berjalan dengan lancar. Tak semestinya korang akan berjalan dengan lancar. Bila dia ada roadblock lagi, dia akan tahan lagi, memang korang akan spend duit tip. Okey, nasib baiklah ketika itu pak saudara aku datang. Okey, pak saudara aku cakap ini orang dia. Okey, kemudian polis Thailand lepas. Walaupun kita cukup lengkap dengan pasport, border, segala dokumen untuk kita pergi ke Thailand tu lengkap, tapi dia orang akan pau juga. Orang cakap pau. Dia cakap bila korang berada di dalam kenderaan tu, korang punya push bag, handbag apa semua korang perlu simpan di bawah. Jangan bagi dia orang nampak kalau korang kena roadblock atau tahanan jalan raya di Thailand. Itu pesan aku jikalau korang nak pergi ke Thailand. Setelah sampai lepas di bahagian tu, kemudian di jalan sana orang cakap dia tak sama macam Malaysia. Dia di sana roadblock sana ada roadblock polis dan juga roadblock askar tentera. Okey, roadblock tentera dia tidak ada cek apa-apa lah. Okey, korang perlu ikut jalan dia, ikut jalan macam biasalah. Setiap roadblock dia mesti ada halangan. Itu adalah roadblock askar. Jadi diorang askar ni di Thailand dia tak sama macam polis. Tapi polis daripada
cakap lain pada askar. Okey, dia orang memang ambil kesempatan kau-kaunya kepada orang Malaysia macam kita. Kan kita pergi ke sana, dia tengok nombor plate Malaysia, dia tengok oh ni memang muka newbie, memang dia akan takutkan kita, kemudian kita akan beri duit tip walaupun kita cukup lengkap dokumen. Okey, itu saja pengalaman aku ketika aku memasuki daripada Wang Kelian Perlis menuju ke Wang Kelian Thailand kan, daripada Perlis menuju ke Wang Kelian, kemudian daripada Wang Kelian menuju ke Ratapung Songkla. Okey, nak lagi video, tunggu episod yang seterusnya. Aku akan share lagi tentang pengalaman aku ketika aku masuk satu lagi immigration di Golok. Di Golok Thailand. Sebab aku ni bukan apa, sebab aku ada benda-bendanya, contoh adik-beradik kan di sana, di Ratapung sikit, di Golok, di Kelantan, di Golok, di Thailand sikit, macam-macam lagi. Di sebelah sana memang aku ada adik-beradik. Aku punya keturunan ada di Thailand, kebanyakan ada di Thailand dan di Malaysia selebihnya. Okey, itu saja. Assalamualaikum dan berjumpa lagi.